Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji dan Hajah yang Allah SWT sekalian, sekarang kita berada di checkpoint yang di mana kalau kita daripada hotel tadi, kita masuki ikut pintu 338. Jadi hari ini kita berada di pintu 326, iaitu di penghujung. Di pintu ini, penjuru ini terdapatnya Sakifah Bani Sa'idah. Apakah kisah yang berlaku di sekitar kawasan Sakifah Bani Sa'idah ni? Antaranya titik mula perkembangan mengenai agama Islam itu sendiri. Jadi ketika mana baginda Nabi Muhammad SAW pada ketika itu wafat, rumah baginda di hujung sana, di sebelah yang kawasan Raudah. Jadi baginda meninggal dunia, wafat di atas katil baginda di dalam Raudah sini, yang di mana sekarang ini adalah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila baginda meninggal dunia, wafat, lalu orang yang pertama melihat selepas itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi pada ketika itu para sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab ini melihat kepada jasad Nabi Muhammad SAW ketika itu. Beliau melihat kepada dalam keadaan yang seperti tidur, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau keluar dan beliau mengatakan bahawa sesiapa yang mengatakan bahawa Muhammad itu telah wafat, dia adalah aku akan pancung, sampai tahap pancung sekali. Jadi orang seterusnya yang masuk adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana apabila para sahabat tersebut masuk bertemu dengan asad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diungkapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi haji dan hajah minta Allah SWT sekalian, setelah itu apabila mereka terdengar yang berlaku di sekitar kawasan ini, peristiwa untuk memilih khalifah ketua setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, ketika itu dikatakan bahawa baginda wafat pada waktu duha. Jadi baginda wafat di rumah baginda bersama dengan Sayyidatina Aisyah di Raudah. Kemudian pada waktu itu dua kaum yang besar di Madinah ini, iaitu Ansar dan Muhajirin. Ansar ini adalah golongan penduduk Madinah. Muhajirin adalah golongan penduduk Mekah yang datang ke sini untuk berhijrah. Jadi dua-dua bangsa ini bergaduh sama mereka untuk menentukan siapa khalifah yang paling layak dan sebagainya. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ibn Khattab datang ke kawasan Sakifah Bani Sa'idah ini, lalu bertanya kepada kedua-dua kaum ini, apa yang kau gaduhkan? Itulah istilah bahasa orang Malaysia. Apa yang kau gaduhkan? Jadi mereka berkata, kini kami ingin menentukan siapakah khalifah untuk setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pada itu dah berperang. Mulalah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia letakkan seorang calon. Pada ketika itu dia menamakan Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu mulalah, kalau ikutkan dia punya sejarah Sakifah Bani Sa'idah ni, sama macam kita sekarang ini yang kita nak menuju ke hari pengundian 19 November 2022, iaitu sistem, orang kata sistem demokrasi, iaitu kita memilih pemimpin itu sendiri. Jadi itulah sistem yang kita gunakan, orang Malaysia gunakan untuk kita menentukan siapakah pemimpin kita masa hadapan, iaitu sistem undi. Jadi pada waktu itu Sayyidina Umar pun dijual. Dia katalah, istilah dia kempen, dia kata Sayyidina Abu Bakar yang layak dan sebagainya, kerana pada waktu subuh, bukan pada waktu subuh hari tersebut, tapi sebelum itu lagi, ketika mana baginda Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan yang sakit. Jadi dikhabarkan pada ketika itu ada sebulan, ada 2 bulan dan sebagainya. Pada ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sakit, yang selalu imamkan solat adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan pada ketika mana solat subuh, pada hari baginda meninggal, pada hari baginda wafat, pada ketika itu, ketika dalam keadaan solat, Sayyidina Abu Bakar sedang memimpin menjadi imam, lalu keluarlah Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumah baginda untuk solat bersama dengan para sahabat yang lain pada ketika itu, kerana pada hari tersebut dalam keadaan yang baginda mampu untuk solat berjemaah. Jadi pada waktu itu berada bersama-sama dengan imam tersebut. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar perasan. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia dah mula nak menganjak ke belakang, nak tukar jadikan Nabi Muhammad SAW jadi imam. Namun apa yang berlaku adalah baginda Nabi Muhammad SAW letakkan tangan baginda di belakang Sayyidina Abu Bakar ketika itu, seolah-olah memberi isyarat bahawa
kau kekal berada di tempat imam tersebut, lalu imamkan aku. Dekat situlah Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa semua yang ada pada ketika itu jelas bahawa Sayyidina Abu Bakar lah yang layak menjadi khalifah yang pertama setelah kewafatan baginda. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, aku pun ada calonnya. Apakah calonnya? Lalu Sayyidina Abu Bakar pun membentangkan usul, mengempen bahawa Sayyidina Umar lah yang layak. Kerana apa? Kerana berlakunya pada ketika mana soalan yang baginda Nabi Muhammad SAW soal kepada para sahabat ketika itu, apakah pendapat kalian semua berkenaan dengan orang yang kita tangkap ni? Dengan orang tebusan-tebusan ni. Jadi pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar kata, kita lepaskanlah mereka, kita biarkanlah mereka kerana kita ni baru lagi dan sebagainya. Tapi lain pula yang jadi kepada Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar pada ketika itu mengatakan bahawa dengan orang-orang sebegini, walaupun mereka orang kata adalah tebusan, mereka mampu untuk menjadi orang yang menghasut ke arah kemungkaran. Kita layak bunuh mereka. Jadi daripada situ, hanya Sayyidina Umar Al-Khattab sahaja yang Nabi Muhammad SAW sebut, sekiranya ada Nabi selepas kewafatan aku, itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kerana apakah ia berlaku adalah kerana firman Allah SWT itu keluar yang dahulu pada kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab tadi. Lalu firman Allah SWT telah turun bahawa orang yang kafir itu tadi hendaklah kita bunuh dan sebagainya. Itulah hukuman ataupun kisah Sakifah Bani Sa'idah untuk kita melantik, iaitu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Kisah yang kedua adalah berkenaan di lokasi ini juga merupakan salah satu taman permainan antara Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Yang mana pada ketika itu, kalau ikutkan tuan-tuan dan puan Haji dan Najah, jarak antara kedua-dua lokasi ini memang berdekatan. Jadi kawasan ini merupakan salah satu tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengejar isteri baginda pada ketika itu, iaitu Sayyidatina Aisyah. Ataupun lebih dikenali dengan Siti Aisyah. Kerana kita memanggil Sayyidatina, jadi sebabkan itu kalau orang Melayu ni nak memudahkan sebutan adalah Siti Aisyah. Jadi tuan-tuan dan puan Haji dan Najah Allah SWT sekalian, kita kalau dalam keadaan kita datang ziarah, umrah dan sebagainya ini bersama dengan suami dan isteri, hendaklah kita memuliakan kedua-dua pasangan tersebut. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW memanggil Siti Aisyah atau Sayyidatina Aisyah dengan panggilan yang mulia. Contoh panggilannya adalah Ya Aish, wahai kehidupanku. Ini kalau dah 20 tahun baru panggil Ya Aish, sorry. Jadi Haji dan Najah kalau kita panggil dah lama, tapi bila baru dengar kita punya ceramah pada hari ini, konsen kita pada hari ini, dah 20 tahun baru kita panggil dia Ya Aish, wahai kehidupanku. Janganlah bab kata orang sembilan tu, elok-elokkanlah. Yang kedua, panggilan tersebut selain daripada Ya Aish adalah yang kedua, Ya Humairah, wahai putih kemerah-merahan. Jadi kalau kita lihat pada sang isteri kita ataupun sang abang kita yang gelap macam mana pun, agak-agaklah kalau panggil Ya Humairah ataupun putih kemerah-merahan. Kita panggil panggilan yang bersesuaian. Jadi Haji dan Najah itulah serba sedikit secara ringkas di mana Sakifah Bani Sa'idah peristiwa yang cukup besar setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana inilah titik permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, iaitu agama Islam itu sendiri menuju ke seluruh pelosok dunia ini. Jadi disebabkan itu Haji dan Najah Allah SWT sekalian, kita ambillah kesan tersebut untuk kita jadikan pedoman sebagai panduan hidup kita, bagaimana Rasulullah SAW memanggil isterinya panggilan yang baik, melayan kepada isterinya dengan cukup yang baik dan sebagainya. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.